Okay, nampak dengan jelas ya? Yang Mu'allimah share ni adalah peta aiting akidah. Tapi bentuk dia sama dengan sirah. Sama dengan sirah. Peta, okay, Mu'allimah tanya semula. Peta aiting ada berapa jenis? 7. 8. 8. Tapi Mu'allimah share berapa kat sini? 7. 7 je. 7 je. Okay, baik. Mu'allimah mulakan dengan ni. Parti tim salah. Nanti Mu'allimah kena buang tu. Okay, peta yang pertama ialah peta bulatan. Peta bulatan ni, peta-peta ni semua dia ada fungsi dia tau. Dia bukan boleh main bubur-bubur je. Dia ada fungsi dia. Peta bulatan ni kalau kamu perasan, Mu'allimah selalu share dalam matematik cari nombor perdana contohnya. Jadi tajuk kat tengah-tengah tu kita tulis nombor perdana. Jadi sekeliling bulat tu kita tulislah nombor perdana. 3, 7, apa lagi? 11, 13. Tapi ni subjek akidah. Jadi macam mana? Subjek akidah. Jadi subjek akidah. Macam ni lah peta bulatan. Ini namanya peta bulatan. Jadi kat tengah-tengah itu ialah tajuk. Tajuk apa yang kamu pilih? Kamu kan ada banyak tajuk. Kalau Mu'allimah tu tengok tajuk kamu ni, kamu boleh pilih tajuk Syahadataini ataupun tajuk Islam dari sudut akhlak. Kita pulanglah kamu nak pilih tajuk macam mana, tapi kamu jangan, kamu ambil skop yang kecil, topik yang kecil je. Okay, jangan tiru yang Mu'allimah punya tau. Jangan tiru yang Mu'allimah punya. Okay. Contohnya Mu'allimah tengok, banyak-banyak tajuk ni Mu'allimah nak ambil satu je peta aiting ya. Sebelum ni arahan mengatakan 2 peta aiting kan. Tapi semuanya satu peta aiting je. Siapa-siapa yang terbuat 2 tu padam satu peta aiting lagi. Okay, baik. Ni Mu'allimah ambil ni je tajuk dia. Dalam banyak-banyak tajuk yang besar itu Mu'allimah ambil tajuk kelebihan orang yang bersyahadah. Dari mana Mu'allimah nampak dapat kelebihan orang bersyahadah ni kan? Kalau Mu'allimah tengok buku teks kamu tu, dia ada satu tajuk kecil dekat situ kan? Kelebihan orang bersyahadah. Okey, apa dia kelebihan orang bersyahadah? Cakap kat Mu'allimah, siapa yang ingat apa dia kelebihan orang bersyahadah? Sentiasa diberi perlindungan oleh Allah. Ya, sentiasa diberi perlindungan oleh Allah. Apa lagi? Apa lagi? Jiwa akan menjadi tenteram. Jiwa akan menjadi tenteram. Lagi-lagi? Dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Allah lagi. Tak apa. Kamu boleh yang tak tertulis dalam buku teks tu pun boleh ya kamu. Sebab fungsi untuk peta bulat ini adalah untuk mencambah idea. Apa ya kamu fikir? Apa lagi ya kelebihan orang bersyahadah? Masuk syurga. Jaminan masuk syurga. Apa lagi Allah sayang. Tulis. Itu fungsi peta bulatan. Jadi kat mana kamu nak tulis tu? Kat sinilah. Dikasihi oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, dapat ketenangan hidup, masyarakat jadi aman. Pasal apa masyarakat jadi aman? Sebab semua orang jadi baik. Okey, jaminan masuk syurga. Jadi perkataan yang kamu pilih untuk tulis tu, pendek-pendek je. Itu fungsi peta aiting tu. Dia bukannya kita nak buat karangan macam esei tu, bukan ya. Peta-peta ni fungsinya kamu bagi kata-kata keyword je. Pendek je. Kamu jangan buat senarai tulis panjang-panjang tu. Itu bukan peta. Kalau kamu perasan Mu'allimah dah singkatkan ayat-ayat di kat sini. Dikasihi oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, dapat ketenangan hidup, masyarakat aman, jaminan syurga. Ini siapa pilih kelebihan orang bersyahadah. Kalau ada banyak tajuk kat situ, contohnya kamu nak pilih apa dia keburukan orang yang tidak bersyahadah. Dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah, tidak mendapat ketenangan hidup, masyarakat jadi rosak, tidak dilindungi oleh Allah. Sama lah tu. Kamu pilih tajuk apa lagi? Kata siapa nak pilih tajuk akhlak, Islam dari sudut akhlak. Kamu letak kat tengah-tengah tu. Akhlak mulia. Sekeliling tu kamu letak apa? Lemah lembut. Apa lagi? Pemalu, warak. Boleh. Kamu boleh guna peta bulatan. Jadi Mu'allimah suka kalau kamu guna peta-peta yang ringkas-ringkas je dulu. Peta bulatan. Okey, selain daripada peta bulatan, kita ada peta buih. Beza peta buih, walaupun mereka sama bulat-bulat, peta buih ni dia ada garis-garis. Tapi peta bulatan dia tak ada garis, dia cuma ada 2 bentuk bulatan. Peta buih ada gini. Muhammad dah. Tengok tu peta buih. Jadi kalau Mu'allimah dia ada garis-garis, dia macam ada buih-buih, baba-baba kat keliling dia.
Tajuk di tengah dia akhlak mulia. Contoh akhlak mulia. Kamu berfikir akhlak mulia apa dia dalam buku kamu tu kan? Menundukkan pandangan, kena garis lah. Jaga lidah, lemah lembut, sabar, jujur, warak. Kemudian kamu kata, Mu'alim, saya nak bulat-bulat tu saya tak nak lah Mu'alim. Saya nak buat bentuk segi empat, segi tiga macam tu. Mu'alimah sarankan janganlah ya. Kamu guna je template apa yang ada ni. Kalau dia tulis bulat, kamu tulis bulat. Kita tak, ya. Dekat PowerPoint macam mana nak buat bulat-bulat tu? Saya tak tahu. Ada dekat bulat. Pergi bahagian shapes, ada bulat. Shapes. Oh, okey. Shapes pilih bulat ya. Jangan pilih bersegi 3, segi 4. Bukan apa banding mana. Kita tak tahu pemeriksa tu macam mana kan. Jadi baik kita ikut standard. Standard peta item beginilah bulat. Bulat. Mu'alimah ulang semula ya. Katakanlah dekat peta buih ni. Kamu kat Mu'alimah, saya bukan tajuk akhlak mulia. Saya tajuk yang tadi tu. Balasan sama je. Office pun boleh. Andy kamu buat bulat. Okey. Ya Allah, kenapa nak Mu'alimah tu? Kalau kamu kata Mu'alimah, saya bukan tajuk akhlak mulia, saya nak pilih kelebihan orang bersyahadah. Boleh. Boleh kamu menggunakan peta buih. Letak kat tengah-tengah tu kelebihan orang bersyahadah, kat sekeliling bulat-bulat tu kamu tulis apa dia? Jaminan masuk syurga. Apa lagi? Dapat ketenangan hidup. Disayangi oleh Allah. Masyarakat jadi aman. Boleh? Jadi sebenarnya mana tadi makna antara peta ini peta apa tadi? Peta bulat dengan peta buih dia lebih kurang sama je. Kamu boleh ambil poin-poin begitu ya. Okey, baik. Ada lagi peta ketiga, baru 2 dah. Peta ketiga, peta buih berganda. Kamu tengok Zat Muhammad boleh kesenyak. Okey, peta buih berganda. Sama macam peta buih tadi, cuma double. Tapi peta buih ni, berganda ni bukan boleh buat suka-suka tau. Sebab fungsinya ialah kita nak buat perbandingan. Kita nak cari persamaan, kita nak cari perbezaan. Ini macam subjek sains lah. Macam subjek sains. Nak cari apa benda mereka sama, apa benda mereka tak sama. Kita boleh guna bubble map. Double bubble map. Peta buih berganda. Tapi untuk subjek akidah macam mana? Jenuh juga nak fikir ya. Tapi Mu'alimah cuba buat macam ni lah. Dia sebaiknya... Mas rasa kalau nak buat Islam dari sudut akhlak boleh lah ni. Kelebihan orang bersyahadah dengan kekurangan orang yang tak bersyahadah. Lepas tu kebersamaan dia apa? Persamaan dia apa? Apa persamaan orang bersyahadah? Persamaan saya tak faham. Okey. Nampak perbezaan tu saya tahu. Persamaan dia. Okey. Kalau nampak perbezaan dua-dua, okay. Tapi kita kena fikir pula cari persamaan dia apa. Kan kita kena boleh WPS office tu boleh. Okey. Kita kena cari persamaan dia apa. Contoh yang paling mudah paling mudah lah kan kita nak kata kita nak banding antara buah apple dengan buah oren. Apa perbezaan buah apple dengan buah oren? Buah warna. Buah apple warna merah. Okey, warna. Buah oren warna tu lah warna. Okey, warna beza. Persamaan dia apa? Persamaan dia apa? Depa tetap buah. Depa tetap buah. Itu tak apa, subjek sains mudah. Tapi untuk subjek akidah ni macam mana? Nabi dan Rasul. Boleh juga kita buat perbandingan kan? Nabi ni macam ni, Rasul ni macam ni. Tapi apa persamaan depa? Manusia. Depa ada persamaan kan? Jadi kita boleh buat double bubble map. Tapi untuk subjek akidah ni, Muhammad duk fikir lah tadi samalah. Mu'alimah, betul lah cakap Adam tadi. Cuma Adam tak jumpa persamaan. Samalah apa yang kita fikirkan. Ini dia. Okey, tengok Okey, tu Muhammad buat ni dulu. Okey, nampak tak? Yang perbezaan tu, mengulang balik. Mana dia tadi? Ni dia. Orang yang bersyahadah dengan orang yang mengingkari syahadah. Okey, kita berkata, orang yang bersyahadah ni, dia masuk jaminan masuk syurga. Dia dikasihi oleh Allah. Dia diberi pertolongan Allah. Itu perbezaan Perbezaan dengan orang mengingkari syahadah. Orang yang mengingkari syahadah ni,
yang dia jadi kafir, dia dimurkai Allah, dia dapat azab. Lah ni kena cari persamaan. Mungkin kamu kata, Mu'alimah boleh tak saya nak cari persamaan? Tak nak persamaan. Kalau kamu tak nak cari persamaan, kamu jangan guna double bubble map. Pilihlah guna peta bulat ke peta buih ke tak apa. Tapi untuk siapa nak guna double bubble map, kamu kena ada perbezaan, kena ada persamaan. Jadi untuk kes ini, orang bersyahadah dan orang yang mengingkari syahadah ni, apa persamaan mereka? Jenuh nak Betul, fikir. makhluk Allah. Ya, betul. Tadi dah nampak kan? Mereka kedua-duanya adalah makhluk Allah. Selain ni, Ma'alimah, ya nanti Ma'alimah bagi Ma'alim siapa? Ma'alim Ashraf ya. Tapi hati rumah Ma'alimah, ubah sikit-sikit tau. Mak, memang saya nak ubah sikit-sikit. Ya, ya. Okey, apa persamaan kedua-dua orang ini? Kedua-dua mereka adalah boleh berjaya di dunia. ya, tadi dah nampak dah. Kedua-dua mereka ini adalah hamba Allah dan pintu taubat terbuka untuk mereka selagi mereka tak nazak tu. Kan selagi tak kiamat. Pintu taubat terbuka. Baik orang ingkari syahadah dengan orang bersyahadah ni kedua-duanya makhluk Allah. Ada peluang untuk bertaubat. Itu persamaan mereka. Apa lagi persamaan mereka? Kedua-dua mereka boleh berjaya di dunia kalau mereka berusaha. Sebab tu kita jangan duk pelik. Pasal mereka kafir, mereka lebih berjaya daripada kita. Ya, sebab Allah dah janji. Sebab Allah ni apa? Bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kan? Bersifat Ar-Rahmannya terhadap semua makhluk-makhluknya. Semua boleh berjaya, semua boleh jadi kaya di dunia lah. Kalau kamu berusaha. Kita orang Islam, kalau kita tak berusaha, tak juga berjaya. Tapi kita orang Islam tetap berjaya di akhirat. Kalau kita mengucap kalimah syahadah. Ini persamaan orang bersyahadah dengan orang mengingkari syahadah. Dua-dua boleh berjaya kalau dia berusaha. Di dunia lah, di dunia. Tapi kalau ke akhirat, orang yang mengingkari syahadah, dia tetap dapat azab. Orang yang bersyahadah ni, dia tetap masuk syurga. Faham tak? Faham tak yang ni? Faham. Faham Tapi kalau kamu kata, Ma'alimah susah saya nak fikir ni, kamu jangan ambil double bubble map. Pergi ambil yang peta bulat ke, peta buih ke. Okey, baru 3. 4 lagi. Peta pokok. Peta pokok. Ma'alimah pun tengok banyak orang buat peta pokok, betul dah tu. Okey, peta pokok ni macam kamu biasa tengok dah. Ma'alimah rasa dekat subjek sains tu ada banyak. Apa tujuan peta pokok? Tujuannya ialah mengkelaskan idea-idea. Kamu nak kelaskan idea-idea kamu. Okey, Ma'alimah pun duk fikir, apa ya nak kelas ni? Jadi macam mana biasalah Ma'alimah duk ambil, ni dia. Betul. Apa tajuk Ma'alimah? Rukun syahadah. Rukun syahadah ada berapa? Ada 3. Apa dia? Ikrar. Tasdik, amal. Tasdik, amal. Lepas tu kalau kamu rasa nak hurai sikit, boleh? Kamu boleh hurai kat bawah. Apa itu ikrar? Ikrar itu mengucapkan dengan lidah. Apa itu tasdik? Tasdik itu membenarkan dengan hati. Apa itu amal? Amal itu mengamalkan dengan anggota badan. Boleh? Kalau kamu kata, Ma'alimah boleh tak? Saya tu 3 tu saya nak tambah jadi 5. Boleh? Tak ada masalah. Ni sebab maklumat ada 3 je. Kalau kamu ada maklumat banyak, boleh pokok kamu tu lebih panjang. Ya, tapi jadi besar lah pula kamu nak buat kan? Ambil 3 pun cukup. Kata Ma'alimah, saya tak nak buat bersyahadah tu. Saya nak buat kelebihan orang yang bersyahadah. Boleh? Boleh buatlah kelebihan orang bersyahadah. Kamu letak kat situ, hurai sikit je. Lepas tu buatlah panjang-panjang. Buat macam garis-garis tu, panjang sikit. Ni pun senang. Banyak orang buat macam ni. Peta pokok. Ada lagi satu peta, orang buat brace map. Brace map ni lebih kurang macam peta pokok lah. Cuma dia menegak. Peta pokok tadi buat macam ni kan. Melintang. Peta apa ni nama dia, brace map ni tegak. Dia guna macam ni. Gitu. Jadi Mu'alimah pun guna tajuk kesan syahadah. Kesan syahadah Sebab kita tahu syahadah ni, siapa yang mengucap kalimah syahadah dia dapat apa. Siapa yang tak mengucap kalimah syahadah dia dapat apa. Jadi Mu'alimah pilih tajuk besar dia ialah kesan syahadah. Jadi terbahagi kepada 2. Mengucap syahadah. Kesan syahadah terhadap orang yang mengucap syahadah apa dia? Kesan syahadah terhadap orang yang tak mengucap syahadah apa dia? Kemudian barulah kita pergi kecil-kecil tu. Okey, kalau awak mengucap syahadah apa kesan dia?
dikasihi Allah, didapat pertolongan Allah, dapat ketenangan hidup, dapat jaminan syurga. Kalau kesan syahadah tak ada orang tak mengucap syahadah, apa dia? Dimurkai Allah, menjadi kafir, gelisah, mendapat azab. Itu dia. Okey. Faham tak sekarang ni? Faham. Yang penting kamu kalau sebenarnya macam ni tau banding banat. Kalau kamu rasa, Mak Alimah pening lah saya. Awak ambil bubble map. Bulat-bulat tu tadi. Dah. Kalau awak rasa nak mencabar diri lagi, Mak Alimah saya rasa saya nak cabar diri saya. Awak pergi ambil yang comparison tadi tu, double bubble map atau nak ambil ni pun boleh atau nak ambil peta apa tadi tu yang lintang tu tadi tu pun boleh. Peta pokok. Peta ni pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okey, apa lagi? Flow map. Multi flow map. Multi, jangan lupa Multi flow map ni dia sebenarnya kena ada cerita dia. Cerita dia macam mana? Dia kena ada satu peristiwa. Peristiwa kat tengah-tengah. Kemudian dia kena ada sebab. Kemudian kena ada akibat. Macam mana tu Mak Alimah? Ni macam ni Mak Alimah tunjuk ke awak. Inilah garis dia. Kat tengah-tengah. Tengah-tengah itu adalah situasi. Apa situasi awak nak pilih? Reka lah berdasarkan tajuk awak. Jadi Mak Alimah pun reka lah situasi Mak Alimah. Situasi Mak Alimah ialah manusia yang mengingkari syahadah. Manusia yang mengingkari syahadah. Awak nak pilih manusia yang mengucapkan syahadah pun boleh juga. Mak Alimah pilih manusia mengingkari syahadah. Lepas tu kat tepi tu apa? Kat tepi sebelah kiri. Sebelah kiri tu, ni tadi dia kata sebab. Sebab. Jadi, apa sebab orang mengingkari syahadah? Pertama, orang tu Merasa semua yang dia dapat atas usaha sendiri. Ya, dia bongkak sebab dia fikir semua dia berjaya tu, semua apa yang dia dapat kebahagiaan apa semua tu, semua dia sebab dia usaha. Jadi, buat apa nak syahadah? Gitu orang macam tu. Dia bongkak terhadap Allah. Dia kata, buat apa saya nak sembah Allah? Saya dah kaya dah. Saya dah pandai dah. Buat apa saya nak sembah pada Allah? Bongkak. Itu sebabnya. Itu sebab pertama kenapa orang tak mengingkari syahadah. Sebab kedua apa? Sebab kedua dia pentingkan kehidupan dunia. Kamu boleh reka dah. Ni bukan ikut ayat ini, ayat Mak Alimah. Kalau kamu ada idea yang lain lagi, kamu fikir pasal apa orang tak masuk Islam? Pasal apa? Kamu boleh tanya diri kamu macam tu. Mak Alimah dok fikir tadi pasal apa orang tak masuk Islam? Sebab dia pentingkan kehidupan dunia. Dia tak percaya ada akhirat. Kalau dia percaya akhirat, dia masuk Islam. Kalau dia, kan kamu ada tengok tak baru-baru ni ada satu video viral. Makcik Cina tu, anti Cina tu, dia kena COVID stage 4 Mak Alimah rasa. Lepas tu, Ucap syahadah. lepas tu dia panggil nurse, dia kata dia nak masuk Islam, dia kata. Dia dah lama dah niat. Cuma dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi dia terus mengucap syahadah. Kan? Itu sebab apa? Sebab dia tahu nanti akan datang ada satu kehidupan yang abadi. Lepas tu dia kata, baik aku bersiap-siap masuk Islam. Itu sebab dia. Tapi kalau orang tak fikir pasal akhirat, dia dia tak kisahlah nak Islam ke tak Islam. Itu pertama Itu kedua, mementingkan kehidupan dunia. Apa lagi sebab pasal apa orang tak masuk Islam? Sebab dia tak mencari kebenaran. Dia tak cari kebenaran. Dia rasa, tak apalah, kita enjoy je. Kita pun walaupun Islam, walaupun kita sini Islam banding banat, kalau kita tak sentiasa menambahkan ilmu, sentiasa belajar agama, kita pun boleh tergolong dalam golongan macam ni. Kita takut-takut nanti kita ni lahir Islam tapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena sentiasa dalam sekolah agama, belajar agama. Walaupun nanti kan awak nanti sekolah menengah, awak tak masuk sekolah agama. Tak apa. Mungkin awak tak nak masuk sekolah agama. Tak apa. Tapi awak kena berusaha untuk pergi belajar Quran, pergi cari guru Quran. Awak kena ambil subjek, kena jadi orang baik lah, kena belajar. Dia kalau tak belajar, dia tak jadi. Sebab tu Mak Alimah sangat menyukai kalau kamu masuk sekolah agama. Pasal apa? Sekolah agama ni akan paksa kita. Akan secara automatik kita ni terpaksa untuk belajar ilmu agama. Terpaksa baca Quran, terpaksa solat. Tak apalah terpaksa. Memang macam tu. Semua kena paksa dulu. Baru kita akan mencintainya. Ya? Okey, itu dia. Tidak mencari sebab-sebab. Lepas tu apa nak boleh tulis pula ke tepi ni? Akibat. Apa akibat mengingkari syahadah? Macam tadi awak belajar tu, apa dia?
Kalau kita mengingkari Tidak syahadat, akan berjaya di ah, tidak akan boleh. berjaya di dunia akhirat. Ya. Jadi ayat kamu tu Bani Banat kena ringkas-ringkas. Dimurkai Allah, mendapat azab, tidak dapat ketenangan hidup. Itu apa ni? Multi-flow map. Jadi jangan salah tulis ni. Dia kena ada, macam Mak Aiman kata tadi tu. Dia kena ada cerita dia. Cerita kat tengah, kemudian cari sebab. Kemudian cari akibat. Okay. Last sekali. Last sekali ialah flow map. Flow map ni kamu biasa buat kat subjek sains. Apa dia flow map? Contohnya Mu'alimah nak buat donat. Cara-cara membuat donat. Langkah pertama, Mu'alimah ayak tepung. Langkah kedua, Mu'alimah bubuh air dekat tepung. Langkah ketiga, Mu'alimah bubuh yeast. Langkah keempat, Mu'alimah uli tepung tu. Langkah kelima, Mu'alimah buat bentuk apa? Bentuk ring tu lah. Langkah keenam, Mu'alimah goreng. Itu flow map. Betul lah tu. Kamu dekat subjek sains belajar tu. Tapi kalau kat akidah, apa dia Apa dia nak bagi flow map ni? Dia ada macam-macam sebenarnya. Contohnya Bani Banat. Ni Mu'alimah buat. Apa ni? Ni contohnya kamu perasan tak? Kalau kamu belajar topik syahadatain tu, banyak kamu kena belajar kan? Syahadatain tu. Ada berapa kamu kena baca. Jadi macam mana kamu nak ringkaskan dia? Kamu nak kata, ya Allah, ni contohnya bila kamu sekolah menengah. Ya Allah, banyaknya saya nak kena baca ni. Kamu boleh ringkaskan apa yang kamu baca tu menggunakan flow map. Boleh guna flow map ya. Contohnya macam mana Mu'alimah ringkaskan dekat sini. Topik syahadatain tu punya banyak. Kamu nak ringkaskan. Okay, unit 1. Apakah itu syahadah? Kan dia ada bagi definisi kan. Dari segi bahasa Arabnya dia namanya ialah 2 kalimah kesaksian. Tapi kamu tak usahlah salin semua ayat tu. Kamu kena ambil poin-poin yang penting je. Apakah itu syahadah? 2 kalimah kesaksian. Unit kedua. Apakah itu kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Unit ketiga. Apa dia rukun syahadah? Ikrar amal. Okay. Ustaz Afi tu. Okay. Unit keempat. Kalau bersyahadah, kan kita ada belajar kan dekat topik syahadatain kamu tu kan. Kalau bersyahadah apa dia? Kalau tak bersyahadah apa dia? Kamu pun buat poin. Kalau bersyahadah dikasih Allah, dijaminan syurga. Kalau unit kelima, kalau tak bersyahadah dimurkai Allah, mendapat azab. Last sekali kah ada tajuk panjang tu kan? Apa dia tanggungjawab syahadah? Jenuh juga kamu nak menghafal semua. Jadi kamu buat nota kecil. Unit 6, selepas bersyahadah ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab tu? Buat ibadah khusus, buat ibadah umum. Bila kamu nampak satu flow macam ni, oh inilah yang saya belajar topik syahadatain yang berapa muka surat punya banyak tu saya tak faham. Tapi bila kamu buat pendek macam ni, satu tajuk yang besar. Bila kamu sekolah menengah nanti, belajar subjek sejarah, macam mana ni banyak banyak nak buat ni. Kamu ringkaskan guna flow map macam ni, ikut bab, ikut topik dia pun boleh. Tapi Bani Banat, untuk projek kamu ni, Mu'alimah tak galakkan kamu ambil ni, flow ni. Pasal apa? Nanti bercelaru kamu punya maklumat-maklumat tu. Ya, nota-nota tu cari dalam buku belajar. Mu'alimah tak galakkan kamu ambil flow map ni. Ya, ingat tu. Jangan ambil flow map ni. Ini untuk pengetahuan kamu je. Supaya kamu tahu rupanya, oh sebenarnya nota-nota yang banyak itu saya boleh kecil-kecilkan. Boleh. Tapi untuk projek, jangan ambil flow map. Pergi ambil yang tadi tu, peta pokok ke, peta dakap ke, peta apa lagi, peta bulat ke, peta buih ke, berganda ke, ambil yang tu. Ataupun nak ambil yang baru-baru tadi tu, yang ada sebab akibat peristiwa tu. Jangan ambil ni. Pasal apa? Sagi maklumat tu jadi macam mana, tunggang terbalik apa semua, sagi pemeriksa pun tengok rasa macam aib, dia pun tak faham. Jadi kamu ini untuk pengetahuan je ya. Jadi, selain daripada tu, Mu'alimah juga nak share ini, subjek sejarah. Kalau kamu nanti kan tingkatan 1 subjek sejarah dia pening. Ini pun cara-cara orang buat. Bab 1 dia buat apa? Bab 2 dia buat apa? Bab 3 buat apa? 4, 5, 6. Ini contohlah buat nota. Kalau kamu nak buat nota, rajin buat nota kan nanti di sekolah. Buat nota macam ni guna flow map. Ini subjek sirah.
Kalau kamu sirah kan, maklumat tak tahu apa tajuk sirah kamu. Tapi katakan ada peristiwa-peristiwa. Boleh buat macam ni? Pada Ogos 1941, ini cerita sambil buku sejarah ni. Britain mengisytiharkan perang Atlantik. Januari 1942 apa dia berlaku. Oktober apa jadi berlaku. November jadi apa semua. Boleh subjek sirah kamu sesuai lah kalau ada tarikh-tarikh tersebut. Ni macam subjek sains. Apa dia ni? Cara membuat apa ni? Cara membuat peanut butter sandwich. Ini subjek sains. Mula-mula ambil bread. Kemudian letak mereka side by side. Kemudian buka penutup peanut butter. Kemudian ambil pisau. Kemudian sapu pisau tu ke dalam tu. Itu step by step. Ya? Okey, baik. Ada soalan. Habis tak? Jadi Muallimah. Ya, apa ada soalan? Ya, tanya siap-siap. Muallimah nak keluar dia ni. Jadi kan Bani Banat, tarikh akhir hantar bila Muallim? 25? Sebulan lagi. Kalau dah hantar boleh buat penambahan, mesti boleh. Mesti boleh buat sampai 25 tu nah. Kalau kamu rasa alamak betul saya tak sama lah macam Muallimah share tadi tu, tak ada masalah. Boleh buat. Anik, peta kamu tu Muallimah rasa macam tak betul sikit nah. Nanti kamu kena buat. Ikut peta macam Muallimah. Nanti Muallim akan share kat kamu peta-peta ini. Peta-peta ini. Jadi kamu macam Muallimah katalah tadi Bani Banat. Kalau kamu rasa, ya Allah susahnya, kamu pergi ambil peta boleh. Buih tu pun boleh. Peta bulat pun tak apa. Satu je. Siapa yang rasa nak mencabar dirinya, pergi ambil yang berganda tu ke. Tapi jangan ambil proses flow. Sebab dia macam kena buat macam-macam, kena bercambah pemikiran awak. Okay. Macam kalau saya hantar tu okey tak? Syakir tanya Muallim. Okay. Okay, baik. Muallimah nak share yang ni ya. Ada dah cara orang buat tu. Contohnya ya, saat Muallimah akan share ni. Kamu kan kena buat 5 slide je. Siapa yang guna tulis pun tak apa. Tak ya, Muallimah share screen semula. Okay, yang penting peta iting. Faham tak peta iting dah sekarang? Okey, contohnya lah. Ni Muallimah saja refresh ya. Slide pertama. Kalau kamu nak type pun boleh, kamu nak guna sini pun tak boleh. Apa yang perlu ada kat sini? Maklumat kerja kursus. Sekejap Muallimah type macam ni. Okey. Maklumat kerja kursus. Kamu buatlah cantik-cantik je kan buku Muallimah ni. Muallimah ni saja buat bagi faham kat kamu. Okey, maklumat kerja kursus. Apa yang perlu ada di depan muka surat pertama ini ialah subjek awak. Apa dia? Okey, tajuk awak. Apa tajuk awak? Pilihlah syahadatain ke apa ke. Nama calon, nama kamu. Tulis nama yang betul. Eja betul-betul. Nama sekolah. Ada lagi kawan tak tahu nama sekolah ni. Nama sekolah kita Seri Al Engkang Islah Kulim. Kalau kamu nak tulis huruf besar semua. Kalau nak huruf kecil. Dan jaga elok-elok Angka giliran, minta kat Muallim. Muallimah. Ya. Angka giliran tu Muallimah send dekat mana dah? Boleh tanya Muallim Ashraf Kalau tak tanya Muallim Ashraf pun boleh tanya dekat Muallimah Akilah. Okey. Muallimah. Ya. Memang kata Sri Al-Islah ke ataupun tulis Sekolah Rendah Islam Al-Islah Kulim? Seri. Okey. Kalau awak nak buat panjang-panjang, Sekolah Rendah Islam Al-Islah. Kalau tak nak panjang, Seri je Seri. S-R-I. Okey. Lepas tu peta iting. Lepas tu ini yang slide pertama Slide kedua masuklah peta iting awak. Okey, masuk peta iting awak. Peta iting satu je. Siapa yang terbuat 2 tu pergi padam lah.
Dia ni arahan baru, bukan salam mu'alim. Arahan baru daripada pihak sana. Peta IT satu je. Contoh lah ni kan, tak menampak kan mu'alimah share kan? Contoh ya, mu'alimah ambil ni je lah. Mu'alimah tak suka fikir susah-susah. Tapi kamu, kalau kamu kan ada masa. Kalau kamu tak nak ambil terbuai sekejap Control A, Control copy. Mu'alimah typing mu'alimah ini sahaja. Contoh ya. Kamu boleh guna peta apa kamu suka. Jangan ambil proses flow je. Sebab proses flow tu mu'alimah takut ke apa? Takut orang yang menyemak tu dia kompening lagi, habis markah. Okey. Peta iting. Ni. Kamu guna apa? Kamu habaklah sini peta apa kamu nak tulis ni. Ni peta apa tadi? Peta bulat kan? Tulis. Dia tahu. Menyemak tu. Mu'alimah pilih tajuk kelebihan orang bersyahadah. Kemudian muka surat ketiga. Muka surat ketiga ni dia pertambahan ilmu. Pertambahan ilmu ni banding-banding apa sahaja. Tu soalan pening. Pertambahan ilmu apa maklumat? Apa-apa saja yang bukan tajuk tu. Yang bukan ada kat buku awak. Apa dia? Cerita contohnya. Cerita. Ataupun awak tak nak cerita, awak pilihlah. Dia kata kat sini apa Muhammad tanya. Apakah hadis yang berkaitan syahadah? Contoh, awak pergi cari cikgu hadis awak. Siapa cikgu hadis? Mu'alimah Damiyah ke Mu'alimah Sumayyah? Hadis berkaitan syahadah. Ada tau? Pergi cari. Kau tahu Google, kemudian awak tanya Mu'alimah Damiyah, Mu'alimah Sumayyah. Mu'alimah betul tak hadis ni? Hadis ni hadis yang betul tak kata? Boleh? Sebab hadis ni tak ada dekat buku awak kan? Ataupun kalau tak, Mu'alimah saya tak nak cari hadis lah. Saya nak cari ayat Quran. Boleh? Pertambahan ilmu juga. Mu'alimah saya tak nak cari tu lah, saya nak cari kisah. Boleh? Dia nak kisah apa kat sini? Kisah para sahabat. Kisah para sahabat. Boleh juga awak pergi Google, ada tak kisah-kisah para sahabat berkaitan syahadah. Dia jangan sembarang-barang cerita tau. Kata, tak mahu lah Mu'alimah, saya nak ringkas je. Awak cari perkara yang membatalkan syahadah. Boleh? Perkara yang membatalkan syahadah. Apa yang perkara membatalkan syahadah? Apa dia? Cerita dia mengucap syahadah. Terbatal ke? Apa dia? Mu'alim Ashraf. Apa dia Mu'alim Nak tulis. Perkara membatalkan syahadah. Menyembah berhala. Udahlah masuk Islam. Menyembah. Melakukan syirik. Awak boleh hurai tau. Awak boleh hurai. Menyekutukan Allah. Awak boleh hurai tau. Jangan, okey. Jumpa bomoh. Di sini tau Bani Manat. Kalau kat pertambahan ilmu ni, awak boleh goreng. Bagi panjang awak nak cerita. Kalau kat Bani jadi tak usah. Sini awak boleh menyembah berhala. Apa dia? Contoh. Awak boleh bagi kata contoh. Ali sudah memeluk Islam. Namun dia masih lagi apa dia? Menyembah patung. Boleh? Kita boleh contoh. Bagi contoh macam tu. Buatlah awak punya kreativiti apa yang awak rasa. Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Macam dia tadi kan. Contoh. Ali sakit. Dan dia berjumpa bomoh. Untuk mendapatkan tangkal kesihatan. Mu'alimah, bukan kena, kalau contoh tu dia kena macam buat double tu ke? Double tu apa? Dia macam ni. Macam mana tu? Cuba sebut. Le.
Okey, baik. Oh, boleh, boleh. Tak kisah, ini cara tulis mualimah je. Cara tulis Oh, mualimah. okey. Awak nak buat koma ke awak nak buat terpulang pada awak. Ini mualimah saja nak type ni. Awak hurailah banyak lagi idea awak. Ataupun kata mualimah saya tak nak carilah perkara membatalkan syahadah, saya nak cari tajuk yang lain. Boleh. Buatlah apa janji tajuk awak dalam lingkupan syahadah itu. Nah ini contoh. Contoh Okey, tadi ada soalan mualimah tanya. Siapa nama dia? Siapa tadi Suhail kali. Mualimah pilih satu tajuk je ke? Iya. Satu je. Jangan pula awak rajin sangat pertambahan ilmu ni. Perkara membatalkan syahadah buat kat sini. Kemudian awak buat. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi itulah, ni pening. Tapi awak nak buatlah. Pulang pada awak, sekati awak. Tapi dia kena satu slide je. Satu slide je. Jangan pergi berlambat-lambat slide tu. Okey, pertambahan ilmu. Dia soalan kebat. Muhammad yang bising. Okay, soalan kebat. Ini soalan kebat. Ini slide keempat Soalan kebat ni, dia nak awak 3 tau. 3. Apa dia? Pelajar perlu menyatakan 3 cabaran. Cabaran. Ni dah habaq dah kan kat situ? Cabaran. 3 cabaran. 3 cabaran yang ini dia dah habaq tau. Ini tak boleh reka-reka sebab ini dia habaq kat sini. Kamu tengok contoh itu. 3 cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada masa kini dari sudut dakwah. Apa dia? Kamu boleh bincang-bincang dengan mak kamu. Mak kamu apa kata? Mak, apa sebenarnya cabaran orang berdakwah pada hari ni, Mak? Apa dia? Mak kamu fikir. Kutukan daripada komen yang negatif daripada netizen. Netizen yang menguasai media sosial. Nanti kamu hurailah. Apa maksud kamu media sosial? Kamu hurai. Apa dia? Ajaran sesat lebih diminati. Lebih popular. Kan ajaran sesat orang suka. Mualimah paling pelik pasal apa orang duk percaya ke orang yang duk kata mimpi-mimpi tu. Tapi kalau kita suruh dia pergi baca Quran ke semua tak mau pula kan. Tapi nak pergi ikut orang yang duk mimpi-mimpi tu. Ajaran sesat lebih popular. 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 Kamu yang ikut Mualimah, kamu buatlah ayat kamu apa? 3 tau. 3. Sebab siapa yang tak cukup 3, dia tolak markah. Cari lagi. Ikut ayat Mualimah. Penentangan daripada Nosnya. Kamu reka lah. Okay? Bukanlah reka, yang betul lah. Last sekali, pelajar perlu menyatakan 3 pengajaran daripada tajuk. Senang ni, kamu boleh goreng. Apa dia? 3 pengajaran. Ni. Pengajaran daripada tajuk yang kamu pilih. Apa tajuk kamu pilih tadi? Kelebihan orang bersyahadah. Kelebihan orang bersyahadah. Jadi apa dia? Mana dia tadi? Pengajaran. Apa dia pengajaran? Apa yang kamu dapat daripada ni? Apa je? Apa dia? Apa dia kelebihan? Respon. Apa dia kamu rasa pengajarannya? Kita hendaklah menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Kita hendaklah menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Bukan sekadar mengucapkan di lidah, tetapi juga beramal. Mengamalkannya. Mengamalkan ajaran Islam sebenar. Islam sebenar. Okey, baru 1. 3. Kita perlu bertahan dengan cabaran yang dihadapi masa kini. Kita perlu mempunyai
jati diri sebagai Muslim agar boleh Maksudnya tulis bagi. apa dia? Mana dia? Gagal jadi sebagi. Okey. Sebagai Muslim agar boleh mengharungi cabaran akhir zaman. Lagi. Apa lagi? Kamu cari. Tapi kan dalam Maksudnya pengajaran sekurang-kurangnya kena berapa? tiga. Dia minta 3. Nah. Okey, nak 3. Nak 3 pengajaran ya, nak 3 pengajaran. Jangan kamu bagi 2 apa semua lah. Okey, nak 3 pengajaran. Okey, sekali lagi Maklimah ingatkan dalam 43 orang di dalam Google Meet ini, kamu jangan tiru ayat Maklimah. Cari 43 orang sebiji ayat. Jadi orang kata, oi depa ni salin je cikgu depa apa. Kamu reka. Reka. Okey, baik. Nanti Maklimah sharekan benda ni. Kamu boleh dapatkan daripada muallim. Okey, Maklimah tanya sekarang, boleh tak kamu buat peta minda tu guna proses flow? Boleh kot, insyaAllah kot. Janganlah ambil proses flow. Ambil yang tu, ambil bubble map ke, boleh? Yang peta Boleh, bulat tu. insyaAllah. Boleh. Peta bulat ke, peta titi ke, jangan ambil proses flow. Proses flow tu sangat mencabar. Mu'alimah takut nanti dia yang menyemaknya siapa mu'alim? Mu'alim ke atau penyemak sana? Oh, mu'alim saja. Okey. Kenapa Maklimah ni takut pihak Muslim di sana tu dia tidak ada tidak ada kemahiran. Depa tu ada je kemahiran, takut depa confuse nanti dengan proses flow. Proses flow ni biasanya macam tadilah Maklimah kata, kalau nak buat kek macam ni dulu. Kalau dia nak rangkumkan satu nota tu kebiasaannya subjek-subjek lain tu depa biasalah. Maklimah takut subjek-subjek liniah ni depa tak biasa. Jadi sebaiknya kamu elakkan ambil proses flow. Elakkan ambil proses flow ya. Buat bubble, buat peta-peta bulat tu ke, buat peta peta pokok ke, buat peta dakap ke, buat itu tak apa. Lebih mudah ya. Okey, ada soalan. Nak guna pensel ke? Tak, Suhail bagi cantik-cantik, guna colour. Jangan guna pensel semata ya, guna pen. Boleh bagi cantik-cantik tapi 5 muka surat je. Kalau siapa guna PowerPoint 5 slide, siapa guna buku scrap 5 muka surat. Dia jangan lebih-lebih muka surat ya. Hias mesti bagi hias-hias cantik-cantik, buat stiker ke apa. Ulanglah. Ada? Okay. Boleh tak minta pendapat Mu'alim? Mestilah boleh. Hanya je Mu'alim kamu. Mesej-mesej Mu'alim kamu tak apa, tak ada masalah. Boleh hias-hias, mesti boleh bagi hias. Okey, jangan risau kalau kamu tak faham, tanya je. Tak ada masalah. Tadi kamu ikut peta itu, nanti Mu'alimah akan bagi, Mu'alimah pula. Nanti Mu'alim, Ashraf akan share kamu peta. Kamu ambil peta tu. Kan kita share bentuk tu je Maklim. Barang PowerPoint saja mereka transfer je. Okey, baik. Kau dah kalau nak ambil PowerPoint, dia copy je tukar ayat. Okey, nanti Maklim. Ya. Okeylah nanti. Okey, itu sajalah daripada Mu'alimah. Okey Mu'alim. Itu saja ya Mu'alim. Saya left dulu. Okey. Assalamualaikum.